والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana kita dapat sempurnakan solat asar berjemaah, dan kita doakan kepada Allah SWT semoga Allah SWT menerima kita, menerima ibadah kita, dan seterusnya membantu kita untuk kita terus buat persiapan ke arah bahagia di dunia dan bahagia di akhirat, insya-Allah. Pada petang ini kita teruskan dengan perkongsian pada tengah hari tadi, iaitu pada tajuk cemerlang dengan ilmu serta hikmat. Sebelum kita pergi sambungan dia, saya bacakan antara perkara penting yang kita boleh ingat adalah yang pertama sekali, tanpa kedua-dua ini, iaitu tanpa ilmu dan hikmah, iman dan Islam akan berkubur, mana tak guna kalau kita tak beriman. Kita kalau sekiranya kita tidak ada ilmu, terutama ilmu paling tidak, bukan paling tidak lah, ilmu yang penting adalah kita kena kenal Allah. Lepas tu kita kena tahu ilmu untuk kita beribadah kepada Allah, dan seterusnya. Yang kedua yang penting adalah dalam kita membicarakan maksud hikmah tadi, disimpulkan, iaitu dapat disimpulkan daripada kenyataan-kenyataan ini bahawa ilmu dan kefahaman terutamanya berkaitan Al-Quran As-Sunnah merupakan hikmah yang bakal membawa seseorang kepada pintu bagi kebaikan dan kejayaan. Bermakna kefahaman Al-Quran dan ilmu adalah penting untuk bawa kita kepada kebaikan dan kejayaan. Dan sesiapa yang memilikinya sebenarnya telah dianugerahkan dengan kurnia yang besar daripada Allah SWT. Sesiapa yang memiliki ilmu dan hikmah, itu sesiapa yang memiliki ilmu dan memiliki kefahaman terutama yang berkaitan Al-Quran dan Sunnah, maka ia telah mempunyai hikmah. Apabila telah ada hikmah, maka ia sebenarnya telah memiliki untuk dianugerahkan dengan kurnia yang besar oleh Allah SWT. Dan antara yang penting juga apabila kita bincang berkenaan dengan maksud hikmah juga adalah orang yang digunakan hikmah adalah orang yang menguasai ilmu serta kefahaman terutama yang berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah sama juga. Dan satu lagi, sebenarnya ilmu dan hikmah tidak boleh dipisahkan daripada sebuah kecemerlangan. Kalau kita nak cemerlang, nak jaya, adalah kena ada ilmu dan hikmah. Dan kita teruskan dengan sambungan dia, iaitu ilmu paling tinggi. Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin pada bab huraian keajaiban hati berkata, hati memerlukan ilmu dan hikmah agar dengannya nafsu, syahwat dan marah dapat dikekang untuk melaksanakan perkara-perkara yang bermanfaat saja. Bermakna ilmu dan hikmah juga. Hikmah ni adalah daripada Allah SWT. Ilmu tu kita cari. Ilmu dan hikmah juga adalah yang akan mengawal kita dalam menguasai diri kita, sama ada hal marah bagaimana tulis ini, hal nafsu, syahwat, dan banyak lagi hal-hal lain yang negatif supaya dapat tukar kepada menjadi positif. Ilmu yang paling mulia ialah tentang Allah Subhanahu Wa Taala serta keagungannya. Ini saya ajarkan buat hari kan. Ilmu yang paling mulia yang kita nak tahu adalah kita kena kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak kenal Allah, itulah yang saya sebut semalam, hari-hari beberapa hari sebelum ni, adalah keyakinan kita tak ada. Kita ingat Allah tu hanya macam biasa-biasa, ataupun macam yang kata, kita tak ingat bahawasanya Allah adalah segala-galanya. Allah berkuasa ke atas segala-galanya. Dia adalah Maha Esa. Dia adalah Maha, semuanya Maha, kan? Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Terpuji, segala-galanya. Bermakna sekarang kita kena, kalau siapa tak belajar lagi, kena belajar kenal Allah. Kalau tak belajar kenal Allah, kena cari buku ataupun dengar
video berkenaan dengan Allah, Asma al-Husna terutama, kan? Bermakna kita kenal sifat-sifat Allah. Daripada situlah bahawa akan timbul keyakinan kita dan sebagainya. Kalau tidak, tak kenal. Mana kalau sekiranya kita dah ada rasa nak tolak dengan benda yang lain yang tidak berguna, yang tidak membantu kita mendapat ilmu dan hikmah daripada Allah SWT, maka itu adalah bahawasanya kita telah memilih untuk untuk berjaya di dunia dan berjaya di akhirat. Kalau sekiranya kita masih leka dengan perkara dunia, kan? Masih leka dengan perkara dunia yang Allah SWT sifatkan sebagai hanya main-mainan ataupun main-mainan terutama kepada orang-orang yang lalai, maka kita tidak akan sampai, kita akan berterusan. Apabila kita tak kenal Allah, maka sukar. Mana tuan-tuan dan puan-puan, belajar untuk kenal Allah. Penguasaan ilmu ini dan keyakinan yang lahir daripada berbeza antara seseorang dengan seorang yang lain. Penguasaan ilmu ini dan keyakinan yang lahir daripadanya berbeza antara seseorang dengan seorang yang lain. Pula pada orang yang mungkin beza. Sebab kalau sekiranya dia betul-betul belajar mengenal Allah, dia lagi kuat ilmu dia, kan? Kalau sekiranya tak belajar, maka tak kuat. Itu yang kata berbeza antara seorang dan seorang. Di peringkat awal, ilmu ini diperolehi berdasarkan usaha dan kesungguhan, sehingga seseorang mengenali sifat-sifat yang wajib, mustahil serta harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Ini saya bagi tahu, kena kenal yang wajib, mustahil, harus bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak, takkan mana kita ni, takkan kita nak tunggu sehingga umur sampai 60. Saya dah 60 lebih, kan? Takkan sampai umur 60 baru nak belajar. Bagaimana kalau takdirkan Allah SWT ambil pada umur sekarang? Ambil pada umur sekarang, besok kena share. Dan di antara yang saya ingat adalah dihidupkan, dibangkitkan dalam keadaan buta. Dalam keadaan buta, so akan diseret dan dibalik ke neraka jahanam. Takut ni, takut lah. Mula dulu, kalau tak mula dulu, insya-Allah Allah akan sayang, dan seterusnya Allah akan bagi semangat untuk bersama-sama dengan ilmu tadi. Rasakan usaha kesungguhan sehingga di tahap yang paling tinggi, ilmu dan keyakinan terhadap Allah SWT terhasil berdasarkan penglihatan mata hati yang dikurniakan oleh Allah SWT. Mata hati, mata hati itu, mata hati lah. Mata hati kita mana kesedaran kita, keinsafan kita. Apabila kita tengok alam yang dijadikan oleh Allah SWT begitu lengkap sekali. Apabila kita tengok pada diri kita pun Allah SWT jadikan begitu lengkap sekali. Cubit sini rasa sakit, semua Allah Ta'ala, kan? Ada tempat cubit, ada tak rasa sakit? Ada kan? Ada tak rasa sakit? Mana? Cuba cakap kan? Bagaimana? Semuanya lengkap Allah SWT buat. Nafasannya dengan pelbagai dalam badan kita. Mereka yang tidak mengenali Allah SWT akan mewarisi penyakit sombong dan takbur yang membinasakan. Itu yang saya kita tadi. Sampai bila nak, tak nak. Mana banyak sekarang dalam YouTube. Carilah ustaz-ustaz yang bagus-bagus. Kalau sekiranya rasa was-was, boleh tanya saya, ustaz-ustaz mana yang bagus, ya, untuk kita dengar. Tak payahlah dengar sangat ustaz-ustaz yang selebriti itu. Ustaz-ustaz selebriti itu mungkin saya minta maaf, bukan kata dia tak bagus. Dia bagus, tapi mungkin kefahaman kita lain. Kefahaman kita. Ustaz selebriti ini dia tidak mengikut urutan penyampaian ilmu. Dia ikut orang tanya, kan? Tanya soalan ni dia jawab. Orang tanya soalan ni dia jawab macam ni. Kadang-kadang sedih jugalah tengok apabila dia pun kita tak boleh contoh lagi. Okey. Mereka yang tidak mengenali Allah Subhanahu Wa Taala akan mewarisi penyakit sombong dan takbur yang membinasakan.
Contohnya, Namrus, Raja Babylon, sombong dengan kekuasaannya sehingga dia merasakan dia berkuasa seperti Tuhan. Kerana kononnya dia mampu menghidupkan dan mematikan. Itu Namrus. Dia, Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 258 yang bermaksud, Ibrahim berkata, Tuhanku menghidupkan dan mematikan. Namrus berkata, aku pun mampu menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka cubalah kamu terbitkannya daripada barat, maka diamlah si kafir itu. Itu dalam ayat 258 surah Al-Baqarah. Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Akhirnya Allah SWT memusnahkan Namrus. Fir'aun juga sombong dengan kekuasaannya. Dia merasakan kemakmuran dan pembangunan yang wujud di bumi Mesir adalah disebabkan kehebatan dan keagungan dirinya. Allah SWT menyatakan dalam surah Az-Zukhruf ayat 51 yang bermaksud, Fir'aun berseru pada kaumnya, wahai kaumku, bukankah kerajaan Mesir ini kepunyaanku dan juga sungai-sungai yang mengalir di bawahku? Maka apakah kamu tidak melihat? Akhirnya Fir'aun tenggelam di dalam lautan. Kan yang dia lari itu, yang dia bukan lari, dia kejar Nabi Musa. Lepas tu Allah SWT telah buka laut pula. Kumpulan Nabi Musa melepasi laut dan dia bermasuk ke dalam tu sampai kumpulan dia terus gelap. Korun pula sombong dengan kekayaannya. Hartanya begitu banyak, hartanya begitu banyak sehinggalah kunci-kunci pembendaharaannya perlu dipikul oleh sejumlah orang yang kuat. Banyaknya harta, kunci-kunci gedung dia, kunci-kunci store, harta dia dipikul beberapa orang yang kuat. Banyaklah. Allah SWT menyatakan dalam surah Al-Qasas ayat 78 yang bermaksud, Qarun berkata, sesungguhnya aku diberikan harta kerana ilmu yang ada pada diriku. Yang ni ramai yang kita kata selalu kan, kita dapat projek pun adalah bukan kerana kita digerakkan oleh Allah SWT untuk berusaha. Lepas tu Allah SWT lah yang menyempurnakan apa yang sesuai bagi kita. Apakah dia tidak mengetahui bahawa Allah sudah membinasakan umat-umat sebelumnya yang lebih kuat daripadanya dan lebih banyak mengumpulkan harta? Akhirnya korun mati di telan bumi. Namrus tadi macam dia mati, lupa dah baru baca. Namrus, Allah memberikan matahari kepada Namrus, Allah memberikan petunjuk kepada orang zalim. Akhirnya Namrus, akhirnya Allah memusnahkan Namrus. Tak tahu Allah buat macam mana. Fir'aun tenggelam dalam laut. Korun dimakan bumi, ditelan bumi. Yang kita kalau sombong nanti kan ada lah, musim-musim sekarang ada orang telan bumi. Ada kisah-kisah yang pelik-pelik mungkin ada lah. Mungkin sekarang tak tahu, takut lah. Mana juga saya tanya macam tu, takutlah kita kepada Allah. Takutlah kita kepada Allah, bahawasanya Allah boleh buat pada kita apa saja bila-bila masa. Itulah yang saya selalu bagi tahu pada pelajar-pelajar awak ingat. Sekarang awak rasa seronok. Kalau sekiranya awak buat macam ni, buat melawan Allah, bayangkanlah kalau sekiranya Allah butakan mata awak. Kalau sekiranya Allah buat awak jatuh, lepas tu patah tangan dan kaki awak, dan sampai sudah. Bayangkanlah. Mana kita pernah mengajar diri kita supaya kita takut pada Allah. Takut terutamanya apabila kalau sekiranya Allah terus mengazab kita ataupun denda kita ataupun memberi ingatan kepada kita. Sebaliknya mereka yang benar-benar mengenali Allah SWT sentiasa tunduk dengan mengabdikan diri kepadanya, tidak kira pada waktu senang ataupun susah. Itu penting. Contohnya Nabi Sulaiman AS merupakan seorang raja yang luas daerah pemerintahannya. Raja yang luas daerah pemerintahannya, mana raja yang besar kan. Samping itu baginda mampu menguasai manusia, jin dan haiwan. Namun begitu, baginda tidak sombong. Allah SWT menyatakan dalam surah An-Nam ayat 19 yang bermaksud, dan Sulaiman berkata, wahai Tuhanku, berilah kepadaku ilham supaya aku terus mensyukuri nikmat
yang telah engkau kurniakan kepadaku dan kedua ibu bapaku, dan supaya aku sentiasa mengerjakan amalan yang soleh yang kau redai, dan masukkanlah aku dengan rahmatmu dalam golongan hamba-Mu yang soleh. Ini doa walaupun telah menjadi raja yang begitu besar pemerintahannya, kan, tapi dia tetap doa pada Allah SWT agar Allah SWT beri ilham pada dia supaya dia terus mensyukuri nikmat yang telah diberikan, dan sentiasa mengerjakan amalan soleh yang Allah redha, dan masukkanlah dia dalam rahmat dan golongan hamba yang soleh. Bermakna siapalah kita? Kita ni hanya manusia biasa, kan? Bukan raja, bukan orang beriman. Maksudnya bukan ulama. Kita mungkin kita orang beriman. Kita orang beriman. Apabila kita beriman, maka kita beriman. Cuma iman kita mungkin tak sesuai lagi, ataupun iman masih belum sempurna. Banyak lagi perkara yang kita perlu belajar dan kita perlu ambil tindakan, kita perlu buat agar iman kita sempurna. Antaranya adalah dalam satu firman Allah SWT lebih kurang, tidak sempurna iman seseorang apabila disebut nama Allah, dia tidak takut. Dan tidak sempurna iman seseorang apabila dibacakan ayat-ayat Allah, tidak bertambah iman dia. Nah, tidak sempurna iman. Bermakna kita mungkin jauh lagi. Apabila dengar ayat-ayat Allah kita faham, nak ubah beriman macam mana, kan? Sebab itulah kita kena baca. Demikian juga dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Baginda pernah menjadi raja di bumi Mesir. Namun segala kemewahan yang dimilikinya langsung tidak melekatkan baginda daripada mengerti Allah Subhanahu wa taala. Allah nyatakan dalam surah Yusuf ayat 101 yang bermaksud, wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau menganugerahkan kepadaku sebahagian kerajaan dan telah mengajar kepadaku ilmu takbir mimpi. Wahai Tuhan pencipta langit dan bumi, engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat. Matikanlah aku dalam keadaan muslim, dan gabungkanlah aku bersama-sama dengan orang-orang soleh. Doa Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tahu cerita dia, kan? Nabi Yusuf yang Zulaikha, yang dia Nabi Yusuf ni bapak dia pun Nabi Yaakob. Nabi Yaakob, kan? Nabi Yaakob yang abang dia ni telah buang dia dalam perigi. Lepas tu ada orang datang kabilah ambil dia, kan? Dan dia masuk penjara, keluar penjara, duduk jadi anak angkat dia. Lepas tu Zulaikha ni, Nabi Yusuf ni terlalu cantik, terlalu handsome, bukan cantik, terlalu handsome, kan? Terlalu handsome. Dan Zulaikha tu isteri kepada tuan dia tu telah jatuh hati dengan dia, dan telah nak ajak dia buat perkara tak betul lah. Nabi Yusuf tak nak. Waktu Nabi Yusuf lahir keluar tu, dia tarik baju Nabi Yusuf, koyak Nabi Yusuf, baju Nabi Yusuf. Dan waktu tu suami Zulaikha tu balik. Suami Zulaikha tengok, kejut lah, kan? Kejut. Dan suami Zulaikha pun tahu bahawasanya ini adalah bukan Nabi Yusuf punya urusan, cuma isteri dia yang lebih-lebih. Tapi pasal masuk penjara juga, Nabi Yusuf. Lepas tu keluar penjara, dia ada ilmu yang boleh takbir mimpi, kan? Cerita pendek, cerita keluar penjara, jadi raja, jadi macam-macam lah, jadi kaya lah. Dia kaya, lepas tu panggil balik adik-beradik dia datang, Benyamin adik dia yang disayang tu. Seronok baca cerita ni, kan? Bahaya. Tajuk seterusnya adalah bahaya tertipu dengan ilmu. Orang yang berilmu boleh terpedaya dengan ilmunya. Ini berhubung dengan ini, Imam Al-Ghazali berkata, antara golongan yang terpedaya ialah ahli fiqh yang masih ilmu ketaatan tetapi tidak mengamalkannya. Ahli fiqh masih ilmu ketaatan pada Allah tapi tidak mengamalkannya. Sebahagian daripada mereka menguasai ilmu sehingga mereka mengenali perkara yang maksiat, tetapi mereka tidak menjauhinya. Sebahagian yang lain mengetahui tentang kepentingan akhlak, tetapi tidak menghiaskan diri dengan diri mereka dengannya. Inilah ulama yang tertipu.
Imam Tabrani dan Baihaqi meriwayatkan Nabi Muhammad SAW yang bermaksud manusia yang mendapat azab yang paling keras pada hari kiamat ialah orang alim yang tidak mendapat manfaat dari ilmunya. Ini bahaya, boleh ada ilmu pun tidak amal. Cari ilmu untuk amal. Tapi cari ilmu untuk amal pun tak apalah. Mesti itulah kasih sayang Allah pada kita. Kita cari ilmu, kita amal, lepas tu Allah terbantu kita. Dan akhirnya kita bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Yang ni cerita-cerita banyak lah. Bukan sebagaimana tulisan buku ni saja. Pada hari ni pun banyak ilmuwan yang belajar, yang ada PhD, master dan sebagainya, tapi mereka tak amal ilmu, terutamanya dari segi akhlak. Dari segi akhlak dia banyak akhlak yang tidak begitu bagus yang ditunjukkan pada kita oleh mereka-mereka yang bergerak ilmuwan ataupun ustaz-ustaz. Tapi kita doakan semoga mereka dibuka pintu hati oleh Allah SWT agar mereka mengamalkan ilmu dan bolehlah menjadi panduan pada kita. Seterusnya Imam Al-Ghazali berkata, walau bagaimanapun sebahagian ahli ilmu mengamalkan apa yang mereka ketahui, namun tujuan mereka bukanlah untuk mencari keredaan Allah SWT, baliknya bagi mencari pengaruh serta nama. Yang sukar sekali ikhlas yang kita belajar itu kan, ikhlas. Maknanya inilah yang dikatakan kelecekan. Kena bahasa betul lah. Kalau sudah ada dia betulkan bahasa saya. Kalau salah bahasa. Kecilikan, bukan kelecekan. Salah. Kecilikan ke? Kelicikan. Kelicikan syaitan laknatullah. Syaitan laknatullah ni pada orang ada ilmu, dia akan pengaruh supaya dia buat yang tak betul. Bermakna pelbagai cara lah. Kalau syaitan pada kita ni mungkin yang ustaz-ustaz boleh tahu berpangkat kopra saja. Tapi kalau sekiranya syaitan yang pada mereka tu mungkin berpangkat pegawai nombor 1 ke Cik Rahman kan, berpangkat besar. Yang berpangkat besar tu mana dia pengaruh, cara dia pengaruh tu memang strategi betul. Dia rasa seolah-olah dia ni bagus dah, dikenali oleh seluruh masyarakat. Kalau buka TV saja, kalau jalan saja pun orang kenal. Ustaz, apa khabar Ustaz? Orang nak selfie lah, orang nak gambar kan, dah naik kepak. Syaitan bercucuk lagi. Lalas sekali, jadilah dia menyampaikan ilmu atau jadilah dia bersyarah adalah untuk tujuan dikenali ramai. Maka tidak kerana reda Allah. Inilah yang paling kita takut, sebab tu kita baca ikhlas kan. Sebahagian yang lain berasa ujub atau kagum dengan kelebihan yang ada pada diri mereka. Mereka asyik menghiaskan diri di sudut zahir sehingga mengabaikan perkara yang lebih baik. Lebih penting iaitu kebersihan batin serta hati. Ini. Dan sudah nampak kacak supaya jumpa dengan peminat-peminat. Banyaklah. Ini faham lah, tak terang pun faham kan. Ketika itu mereka merupakan musuh yang utama iaitu syaitan. Ketika itu mereka merupakan musuh mereka yang utama iaitu syaitan. Sebab itulah dekat Situan Islamic Center kat Muhammad Taufik Hashimi, saya suruh pelajar-pelajar sentiasa sebut tu, apabila saya tanya siapa musuh kita kan, syaitan lah tu. Itu saya berketuk-ketuk lah apalah apa ingat, tapi tak ingat juga. Dan saya lepas ni saya syarah pada dia orang. Sebab kita dah hantar perjanjian, surat perjanjian, sign surat perjanjian. Kita dah hantar jadual, staf-staf dihantar jadual pada ibu apa, pada pelajar-pelajar. Jangan masuk kelas online 10 orang, 11 orang daripada 29 orang. Itu memang nak kena ke Abi lah. Nak kena ke Abi. Kita kena nak bancuh sikit lah. Bancuh macam betul lah, insyaAllah. Lantas mereka berpacar, betul lah, saya tak baca lagi pun. Ketika itu mereka merupakan musuh mereka yang utama itu syaitan. Lantas mereka berpakaian dengan menggunakan kain-kain halus, seperti mutiara, perhiasan serta sutra yang diharamkan, dan bermusafir dengan menggunakan kuda serta kenderaan yang mengagumkan. Semua orang kagum lah. Mereka mendakwa semua ini dilakukan bertujuan untuk memuliakan agama.
mereka masuk ke tempat para penguasa dan yang zalim untuk menguji serta mendapatkan kasih sayang mereka. Mereka ini sebenarnya adalah dajjal agama. Yang buku kata, bukan ayat kan? Mereka yang kita agama tu, mereka ini sebenarnya adalah dajjal agama dan bukannya imam agama, kerana imam agama yang sebenarnya mengutamakan kepentingan akhirat dan tidak berdaya dengan kelazatan dunia. Kita bertakut. Jangan bertakut mana. Itulah kita jadi dajjal yang sebagaimana perlu katakan. Sebaliknya, golongan dajjal ini berpaling daripada kehendak Allah SWT dan menghadapkan dirinya kepada keenakan dan kenikmatan dunia. Kesemuanya ini disebut dalam kitab Ihya Ulumuddin. Okey, tajuk kecil lagi. Last kali tajuk kecil. Siapa ulama? Tajuk. Ulama mengikut kamus Dewan ialah orang yang ahli atau pakar dalam pengetahuan Islam. Ramai orang menganggap golongan ulama adalah orang yang semata-mata memiliki ijazah master dan PhD dalam bidang-bidang tertentu. Rupa-rupanya Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan cara penilaian yang berbeza. Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan dalam surah Fatir ayat 28 yang bermaksud hanya yang takut kepada Allah adalah ulama. Fatir 28. Fatir 28. Hanya yang takut kepada Allah adalah ulama. Saya pernah berbincang dengan ada ustaz yang datang sini, Ustaz Sulul, Sama Ahmad Bagus. Dia kata, Datuk, ada tak ulama kat dalam negara kita? Dia kata, itulah soalan dia. Kan? Hanya yang takut pada Allah adalah ulama. Sebab itulah saya cakap kita takut pada Allah. Golongan yang tidak takut pada Allah SWT tidak boleh dianggap ulama. Berhubung dengan ayat ini, Imam Ibn Katsir berkata, sesungguhnya yang benar-benar takut pada Allah ialah golongan ulama yang arifin, kerana setiap kali ilmu mereka tentang Allah bertambah, perasaan takut mereka kepada Allah meningkat. Ilmu tambah lagi takut pada Allah, ilmu tambah lagi takut pada Allah. Itulah dulu ada sahabat, siapa dia? Saya tak ingat sahabat ke apa. Bila dia nak solat tu, dia akan takbir Allahu Akbar saja, dia akan sal. Kan? Ada. Sebab apa? Sebab dia takut pada Allah. Allah segala yang Allah Maha Besar. Apabila sebut Allah Maha Besar tu, dia tergambarkan banyak kesilapan dia lah, dan dia takut pada Allah sehingga dia pengsan. Banyak ada. Kita nak kata alim ulama yang betul-betul takut pada Allah, kita ni jauh lagi lah. Bermakna orang macam mana pun tak jadi ulama pun kena jadi orang beriman dan beramal soleh, bertakwa, beriman, beramal soleh. Kan? Tak jadi ulama. Takut, ya, beriman, bertakwa, beramal soleh pun, beriman, sempurna iman. Boleh sebut nama Allah, rasa takut. Boleh dia bacakan ayat suci Al-Quran, bertambahlah iman kita. Sahabat Abdullah bin Abbas berkata, ulama ialah mereka yang tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun. Ingat kita belajar syirik kan? Syirik adada tu dia kata semua kecil warna hitam duduk atas batu warna hitam di malam bulan gelap. Begitulah syirik tu adalah halus, tak nampak kadang-kadang kita bersyirik. Sebab itulah apabila kita nak cakap apa-apa, kita kena berlapis dengan nama Allah, dengan izin Allah, kan? Tapi kadang-kadang orang rasa tak malu juga nak sebut kejap izin Allah, kejap izin Allah. Emas ni kejap-kejap izin Allah, dengan izin Allah tu dah berjaya kan? Surat dah buat tu dengan izin Allah. Allah kata jangan sebut izin Allah lagi. Ini ada cerita juga. Saya pernah cerita yang dalam keluarga tu, seorang anak dia ni apa-apa nak buat pun bismillah kan. Bismillah. Nak buat tu bismillah. Kata mak dia kata pergi sana bismillah. Suruh buat yang ni dia buat pun bismillah. Nak makan bismillah, nak minum bismillah, nak tidur bismillah. Jadi adik-adik dia dah benci sangat dah bismillah. Jadi dia pun taruh di dalam
kononnya bekas dulu, bekas taruh balang, taruh beras ni dalam apa, pasu kan, dalam pasu taruh beras kan. So adik dia telah taruh ular dalam beras tersebut, ular kapak. Dan lepas tu dia pergi, waktu dia untuk pergi ambil beras. Orang belum mana tengok dalam tu kan, pergi cebok ular tangan, cari dia punya gelas tu, cebok masuk. Dia pun cebok masuk, lepas tu angkat, emas. Dan ceritanya dengan izin Allah, kan, dengan izin Allah. Alhamdulillah orang benci sangat. Mana biarlah kalau orang benci pun ingat dalam hati dengan izin Allah, kan. Ataupun kalau sebut tak. Nah, kalau ceramah kata izin Allah, ya cik kata. Nanti adan dah tu, adan dah. Ya. Kan gitu. Halalkan. Di samping itu mereka menghalalkan apa yang Allah SWT halalkan, mengharamkan apa yang Allah SWT haramkan, memelihara perintah-perintahnya, yakin dengan pertemuan dengannya, dan sentiasa melakukan muhasabah berhubung amalan diri sendiri. Ini ulama, dan kita pun boleh ikutnya itulah. Bermakna jaga, jangan syirikkan Allah, jaga mereka menghalalkan apa yang Allah SWT halalkan ini, yang sebagai tahu. Takwa kan, kita bimbang itu takwa. Ingat tak yang kata apakah itu takwa? Takwa adalah berjalan melintasi duri-duri, berhati-hati supaya yang Allah SWT suruh naklah buat, ya Allah SWT larang jangan buat. Berhati-hati. Mana apa yang Allah SWT halalkan, mengharamkan apa yang Allah SWT haramkan, memelihara perintah-perintahnya, yakin dengan pertemuan dengannya, dan sentiasa melakukan muhasabah diri berhubung dengan amalan diri sendiri. Mana kena muhasabah, kena duduk, kena ingat mana aku silap lagi, mana aku lagi kurang, kena betulkan. Sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, sahabat Abdullah bin Mas'ud berkata, yang berilmu bukanlah mereka yang banyak menghafaz hadis, tetapi yang berilmu ialah mereka yang takut pada Allah SWT. Lagi, ulama adalah yang takut pada Allah SWT. Perasaan takut pada Allah SWT berbeza dengan perasaan takut pada makhluk. Apabila kita takut pada makhluk seperti harimau, singa, ular dan seumpamanya, kita mungkin mengalami tekanan jiwa, hisria, dan ingin melarikan diri daripada makhluk-makhluk itu. Hal ini tidak berlaku dalam konteks takut kepada Allah SWT, kerana perasaan takut pada Allah SWT merangsang kita untuk lebih mendekatinya. Ini berbeza. Kalau takut pada makhluk-makhluk lain, kita lari. Tapi kalau kita takut pada Allah, kita akan lagi dekat dengan Allah. Di samping itu, perasaan takut kepada Allah SWT melahirkan sikap berhati-hati, bijaksana, malu, berwaspada, dan halus budi dalam hidup. Justru Imam Sa'id bin Jubair berkata, takut kepada Allah adalah satu benteng yang memisahkan kamu daripada maksiat. Imam Hasan Basri pula berkata, orang yang alim ialah dia yang takut kepada Allah walaupun dia tidak melihat Allah, dan di samping itu dia menyukai apa yang disukai Allah. Inilah ciri-ciri utama yang ada pada ulama. Dapatlah dirumuskan daripada pandangan-pandangan ini bahawa ulama merupakan pakar-pakar cendekiawan serta ilmuwan Islam yang sentiasa tunduk mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan jiwa yang luhur. Ilmu yang dimiliki mereka melahirkan perasaan takut pada Allah SWT sehingga menjadikan mereka golongan yang taat kepadanya. Itulah ulama. Dalam kajian yang bertajuk Gejala Sosial dalam Komuniti, satu sorotan penyelesaian dari perspektif wahyu yang dilakukan oleh Zulkifli Haji Muhammad Yusof dari Jabatan Al-Quran Hadis di Mesir Maya, beliau antara lain menyatakan faham keagamaan yang cetek, fahaman kenyataan keagamaan yang cetek turut membantu pertumbuhan gejala sosial. Itulah fahaman keagamaan yang cetek membantu pertumbuhan masalah gejala sosial. Malang bagi umat Islam jikalau hanya tahu tentang agamanya secara serpihan saja.
kepada kita lah. Terdapat mereka yang faham agama itu dalam hal-hal yang berkaitan dengan ibadat solat, puasa, tahlil, akidah, akikah dan beberapa juzuk kecil yang lain sahaja. Mereka tidak mendalami agama mereka sebagai suatu yang bertitik tolak daripada akidah dan segala penyimpangan daripada aspek hidup beragama, bernoktahkan dosa dan pahala. Mereka tidak fahami hukum-hukum agama yang akan mempengaruhi sikap mereka dalam pergaulan antara lelaki dan perempuan. Justru untuk cermelan kita perlu menguasai ilmu dan hikmah. Ilmu dan hikmah yang paling penting untuk dikuasai ialah agama bertunjangkan Al-Quran dan As-Sunnah agar landasan serta real hidup tidak terbabas. Tak boleh lari kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mana seperti waktulah saya kata Al-Quran panuan hidup, kita mesti usaha untuk baca, faham dan amal. Kan? Baca, faham dan amal. Kalau kita baca saja, kita hafal saja, tapi kita tak tahu apa yang kita baca. Inilah yang kalau ustaz-ustaz kalau katakan berkenalan dengan seorang yang berbangsa India, katakan bercinta dengan dia, boleh dia hantar surat cinta, kan, tulis bahasa India, pasti malam tu juga terima dan surat tu, surat pergi cari orang nak terjemah supaya faham. Bagusnya kita, tapi tak andilnya kita, teruknya kita. Bila kita baca Al-Quran, kita tak faham, kita baca tahu. Macam mana kita nampak cinta Allah? Semalam saya kongsikan satu video semalam. Dengar bagus video tu. Bagaimana nak meraih cinta Allah, kan? Bagaimana nak meraih cinta Allah? Yang pertama sekali nak meraih cinta Allah adalah faham dan amal. Ada 10 cara untuk meraih cinta Allah. Dengar video, bagus video tu. Antara cara untuk menguasai ilmu dan hikmah ialah dengan banyak membaca, di samping mendapat bimbingan daripada guru yang berkaitan melalui majlis-majlis ilmu yang berkualiti. Macam saya katalah, kalau kita nak dengar sekarang, nak pergi menuntut ilmu, mungkin sukar, tapi boleh dengar juga video, baca buku yang boleh dicari dan sebagainya. Pastikan buku sentiasa mendampingi kita supaya dengan itu ada sahaja ilmu baru yang kita perolehi setiap hari. Ilmu-ilmu baru yang kita perolehi itu hendaklah dicatat bersama-sama dengan sumber rujukan. Dengan cara demikian, ilmu itu tidak mudah luput daripada hidup kita. Banyak macam buku juga. Buku ni nanti kan saya akan kongsi satu buku yang saya ada juga, terbang ke bersama terbang ke bersama terbang ke terbang ke mana? Ke surga Allah, kan? Bersama terbang ke surga Allah. Yang habis buku ni kita akan kongsikan. Mana dia? Dalam kitab Ihya Ulumuddin dinyatakan, Fathul Mausuli berkata, tidakkah seseorang sakit itu jika tidak menjamah makanan dan minuman, dia akan mati. Demikianlah juga dengan hati. Tidakkah seseorang yang sakit itu jika tidak menjamah makanan dan minuman, dia akan mati. Demikianlah juga dengan hati. Jikalau tidak diberikan hikmah dan ilmu selama 3 hari, ia juga akan mati. Hati, ilmu, amal, itulah lebih kuat. Jadi tamatlah kita untuk petang ni, satu tajuk panjang. So, yang ada apa nak tanya? Ada apa nak ni? Ada? Macam ada? Tidak ada? Syah? Ayat lagi. Ha? Tanya? Surah Zuhur tu ayat apa? Ayat apa Syah? Aisyah? Yang punya Fir'aun. Fir'aun. Oh,
Fir'aun. Sempat. Surah Ambil buku ni, kode set. Lagi? Tak ada? Cuba tengok ni. Ya? Lagi tak ada. Enak tak ada. Fir'aun tak ada. Tak ada. Yang baik adalah kepada Allah Taala. Yang kurang adalah pada Tuhan saya sendiri. Dan kita doa pada Allah Taala semoga Allah Taala buka pintu hati kita untuk kita amalkan apa ilmu yang kita ada. Kalau tak faham boleh tanya saya balik. Nah, kalau tak ingat ke, buku ni saya rasa beli yang itu saya pagi-pagi ke gitu. Tak ada. Kalau macam tu, saya rasa elok emak tanya dekat kedai, saya beli kat kedai, saya beli banyak tu. Tak bagi ke pada staf. Mungkin saya bagi pada staf kat sana. Staf dapat tu je buku masuk syurga sekeluarga. Nah, okey. Sekarang dekat ni yang beli bersama. Tapi kedai buku. Apa yang BH Dekat je jaga. Ion. Kedai buku. Ayah. Kawan Sarawak tak ada rasa. Tak apalah pergi kedai buku. Kan? Oh, yang tu kat Ion kat atas. Ion. Kedai Quran. Ada. Dan bawah pun ada sekarang ada kedai buku kan? Bawah ada kedai buku. Cuba tengok kedai buku. Kalau sekarang ni ada lagi keluarkan buku. Bagus buku ni. Bagus buku ni. Mana beli untuk kita bagi orang lain. Online tak ada rasa. Kalau orang boleh cek online ni kita ada. Buku yang bagus. Kalau tak ada lagi buku yang bagus. Boleh kita beli. Tak apa. Beli bagi seorang-seorang satu. Paling simpan ataupun waktu saya nak baca yang kita nak berbincang ini senang kalau masing-masing ada. Baguslah ilmu tu lagi.